Okey, salam sejahtera murid-murid. Okey, untuk hari ini kita sambung lagi tajuk panjang bahagian kedua. Ini cikgu nak buat sedikit ulang kaji lah berkaitan dengan video yang lalu. Okey, macam mana kita nak tukar unit milimeter kepada sentimeter dan milimeter. Okey, ini yang pertama. Dan yang kedua, macam mana kita nak tukar sentimeter kepada unit meter dan juga sentimeter dengan menggunakan jadual T. Lebih mudah, kamu tak payah fikir banyak-banyak macam mana kita nak bahagi, macam mana kita nak darab ke. Okey, dengan menggunakan jadual T saja masalah kamu boleh selesai. Okey, baik, yang pertama kita tengok yang A ni. Kita nak tukar 56mm kepada sentimeter dan milimeter. Okey, kamu buat jadual T macam cikgu ajar daripada video yang tempoh hari. Okey, rumah yang pertama ni disebabkan perkaitan antara sentimeter dan milimeter. Jadi rumah yang pertama ini milimeter di sebelah kanan sekali. Okey, yang kecil sekali di sebelah kanan lah. Okey, seterusnya sentimeter. Macam cikgu bagi tahu hari tu, di rumah milimeter hanya ada satu digit nombor saja. Tak kisah apa nombor. Baik, sekarang kita akan isikan nilai yang dibagi ni ke dalam jadual T. Okey, baik. 56mm. Kita akan mula isi daripada rumah milimeter. Jadi, rumah milimeter ni patut ada satu digit nombor saja. So, kita akan isi nombor 6 dululah di sini. Okey. Sebab besar kan? Okey, dan yang selebihnya masuk ke rumah sentimeter. Okey, baik. Dekat sini kamu dah boleh nampak dia punya jawapan dah. Okey. Baik, 5 ini 5 sentimeter. 6 duduk di rumah milimeter. Jadi kamu dah dapat jawapan dah. 5 cm 6 mm. Jadi 56mm bersamaan dengan 5 cm 6 mm. Okey, sangat mudah. Baik, kita tengok contoh yang kedua. Baik, ini melibatkan perkaitan antara meter dan juga sentimeter. Daripada unit sentimeter kita nak tukar kepada dua unit, iaitu milimeter dan meter dan juga sentimeter. Okey, jadi nilai yang paling kecil, ukuran paling kecil sentimeter, di sebelah kiri meter. Baik, yang semalam cikgu dah pesan, kalau rumah sentimeter mesti tak lebih daripada 2 digit nombor. Okey, baik, kita akan mula isi nombor yang dibagi 273 sentimeter. Kita akan isi di rumah sentimeter dululah. Mula dengan 3, 7, selebihnya masuk ke rumah meter. Okey, kamu dah dapat tengok dah. Jawapan pun dah nampak. 2 meter 73 sentimeter. Okey, sangat mudah. Baik, ini baru kita masuk tajuk yang baru. Okey, iaitu perkaitan antara meter dan juga kilometer. Okey, kalau kamu rujuk nota yang cikgu bagi, okey, kamu akan nampak formula dia 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Itu basic yang kamu kena tahu. Jadi, kalau kita nak tukar kilometer kepada meter ni, asas tukarannya kita kena darab dengan 1000 lah. Kalau nak kilometer tukar meter. Kalau kata meter nak tukar kepada kilometer, dia patah balik lah. Bahagi dengan 1000. Okey. Baik, jadi kalau kamu tak pening, kita akan menggunakan jadual T sahaja. Okey, tengok macam mana cikgu nak buat. 8 km sama dengan berapa meter. Kalau yang tak mau buat jadual T dah boleh congak dah. 8 darab 1000 sama dengan 8,000. Okey, kalau siapa yang nak buat jadual T pun tak ada masalah. Okey, jadual T perkaitan antara kilometer dan meter. Baik, di sebelah kanan rumah yang paling kecil adalah rumah meter, di sebelah kiri adalah rumah kilometer. Dia berbeza sikit dengan perkaitan antara meter dan sentimeter, milimeter dan sentimeter. Okey, sebab apa? Perkaitan antara meter dan kilometer di rumah meter mesti ada 3 digit nombor. Tak kisah nombor apa, tak boleh lebih pada 3. Okey, lebih pada 3 tu dia akan pindah masuk ke rumah kilometer. Okey, boleh tengok balik video yang sebelum ni apa perbezaan dia dengan jadual T yang melibatkan meter dan juga kilometer. Okey, jadi cikgu nak masukkan 8. Okey, 8 ini adalah 8 kilometer. Jadi dia kena masuk ke rumah kilometer lah.
Okey, sekarang kita nak tukar kepada meter kan? Okey, jadi kalau dia tak ada kawan, kita kena lengkapkan kawan dia dengan meletakkan sifar. Kat sini pun kamu dah nampak jawapan dah. 8,000 meter. Ingat, bila unit yang besar nak tukar ke unit yang kecil, okey, dia dah tak ada perpuluhan dah. Okey, perpuluhan tu akan hilang dengan sendirinya. Kalau unit yang kecil, maksudnya meter ke kilometer, bila masuk dalam jadual T, perpuluhan itu akan wujud. Nanti cikgu akan tunjuk macam mana wujudnya perpuluhan tu dengan menggunakan jadual T. Okey, baik. Sekarang kita tengok yang bawah ni. Okey, kita gunakan jadual T juga. Okey, meter, kilometer. Mesti ada 3 digit nombor. Okey, sekarang kita masukkan soalan yang dia bagi. Okey, 15,000 meter. Jadi kat ini kita kena masukkan di rumah meter. Macam kamu tahu, yang cikgu dah terang sebelum ni, di rumah meter patut ada 3 digit nombor saja. Kita akan isi pada sebelah belakang. Okey, kita akan isi ini dulu. Okey, yang lebihnya masuk ke rumah kilometer. Okey, baik. Sekarang ni kita nak dapatkan jawapan dalam unit kilometer. 15,000 ini adalah 15,000 meter. Macam cikgu kata tadi, bila unit yang kecil iaitu meter nak tukar ke unit yang besar kilometer, titik perpuluhan itu akan wujud. Di mana titik perpuluhan itu akan wujud? Tengok video yang dulu, cikgu kata apa? Jadual T ini, garisan di tengah jadual T ini menandakan titik perpuluhan. Dekat sini. Okay, dia ada titik dekat sini. Macam tu. Okay, jadi jawapannya adalah 15,000 kilometer. Jadi kalau ada perpuluhan sifar kat belakang tu, kita tak perlu tulis pula. Okey, selalunya kita tulis saja sebagai 15. Okey, ataupun 15,000 kilometer pun dah tak ada masalah. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Baik, contoh ini kita nak tukar soalan yang dibagi dalam kilometer dan meter ini kepada dua jawapan yang berbeza, iaitu yang pertama kita nak tukar kepada meter dan yang kedua kita nak tukar kepada kilometer. Okey, draw siap-siap jadual T kamu tu. Meter, kilometer. Okey, 3 digit nombor. Okey. Baik, dia bagi 13 km 78 meter. Kita masukkan nilai yang dia bagi tu ke rumah masing-masing. Okey. Okey, 78 meter. Kita masukkan balik kecil dulu. 78 meter. Okey, kita akan isi daripada sebelah kanan. 8, 7. Tak ada kawan, nak buat apa? Letakkan kawan. Kalau kamu baca pun, bunyi dia pun 78. Kamu tak boleh letak 78 di awal ya. Kalau kamu letak 78 di sini, kemudian kamu letak kawan dia akan jadi 780. Baca pun dah tak betul lah. Jadi sebab tu kita tulis daripada sebelah kiri. 8, 7 dan tak ada kawan kita letak sifar. Jadi 13 tadi ni di rumah kilometer. Okey, daripada sini kamu dah boleh dapat jawapan. Okey, pertama kita tengok macam mana nak tukarkan soalan yang kita isi dalam jadual T tadi kepada meter. Macam cikgu kata tadi, kalau unit yang besar nak tukar kepada unit yang kecil, titik perpuluhan itu tidak wujud. Okey, kita baca terus sahaja menjadi 13,078 meter. Okey, ini yang pertama lah. Yang kedua, kita nak baca dia dalam kilometer, titik perpuluhan akan wujud. Okey, sebab unit yang kecil tadi nak tukar kepada unit yang besar, titik perpuluhan akan wujud di mana? Di tengah-tengah jadual T ini. Okey, dia akan menjadi 13,078 kilometer. Jadi mudah kan? Kamu dah tak perlu nak bahagi 2-3 kali. Kamu dah tak perlu nak darab kemudian nak tambah lagi. Jadi dengan menggunakan jadual T saja, semua masalah boleh selesai. InsyaAllah buat bagi betul-betul. InsyaAllah jawapan itu ada. Okey, so cikgu isi jawapan kat sini. Kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya ini dia melibatkan unknown. Okey, ataupun dalam bahasa lainnya anu, benda yang kita tak tahu.
Apa yang kita tak tahu? Ini kotak ni. Kita tak tahu apa jawapan di kotak tersebut. Okey, baik. Yang pertama, kita tengok jawapan dia bagi. 7,065 meter. Okey, yang pertama sekali, buat terus jadual T. Sebab ini melibatkan perkaitan antara meter dan kilometer. Okey, buat jadual T dulu. Supaya senang nanti kita nak masukkan nilai. Okey, yang kedua, kita masukkan jawapan yang dia bagi tadi. Okey, kita isi sebab dia meter kan. So, kita kena isi daripada rumah meter lah. Mula daripada sebelah kanan, 5, 6, 7. Okey. Sini pun kamu dah nampak jawapan dia. Okey, kamu tengok 7 pada rumah kilometer. Kita dah ada dah jawapan 7 kilometer. Nampak? So, di tempat Anu ni dia nak jawapan dalam meter. Jawapan dalam meter apa? Di rumah meter. 65. Kamu boleh tulis sifar 65. Ataupun kamu boleh tulis 65 saja pun dah memadai, tak ada masalah. Okey, dua-dua jawapan pun tak salah. Okey, mudah kan? Menggunakan jadual T sahaja, kamu dah boleh dapat jawapan dengan sangat pantas. Okey, baik, kita tengok contoh seterusnya. Dia bagi unit meter, kita nak tukar kepada kilometer, dan kita nak tukar juga kepada dua unit membeza, iaitu dalam kilometer dan juga meter. Buat jadual T. Masukkan nama rumah. Okey. Kemudian masukkan nilai yang dia bagi mula, sebab nilai ini adalah meter. So kita mula daripada rumah meter. Ni apa ni? Kejap. Okey, masukkan nilai dulu dari sebelah belakang. 3, 7, 5, 2. Okey, kita dah masukkan nilai. Baik, macam cikgu kata tadi, kalau unit yang kecil nak tukar kepada yang besar, akan wujudnya titik perpuluhan. Di mana wujudnya titik perpuluhan? Di garisan tengah jadual T. Titik perpuluhan wujud di sini. So, jawapan untuk yang ini, kita dapat 25.733 kilometer. Sini, 25.733. Baik, macam mana pula kita nak dapatkan jawapan dalam kilometer dan meter? Kamu tengok di sini pun dah dapat dah jawapan dia. Okey, 25 ini duduk di rumah kilometer. 733 ini berada di rumah meter. Boleh terus salin jawapan saja. 25 kilometer, 733 meter. Okey, mudah kan? Okey, baik. Cikgu tunjuk satu pelajaran tambahan, yang mana kalau kamu belajar selepas ini, kita akan masuk juga tajuk ni, iaitu isi padu cecair dan juga jisim. Yang mana kalau kamu tengok tadi, kalau 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okey, ini tajuk panjang. Okey, ini dalam tajuk panjang. Kalau dalam tajuk isi padu cecair, kamu akan ada 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Ini tajuk isi padu cecair. Dan kalau tajuk jisim, kamu akan belajar nanti 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Ini tajuk jisim. Okey. Baik, apa persamaan yang kamu nampak di sini? Okey, yang tak samanya adalah unit. Ini kilometer dengan meter, ini liter dengan mililiter, ini kilogram dengan gram. Yang sama di sini kalau kamu perasan adalah ini 1000. Ini 1. Nilai tukarannya adalah 1 dengan 1000. Jadi, boleh tak nak guna jadual T untuk operasi ataupun pengiraan melibatkan isi padu cecair dan jisim? Boleh. Okey. Nanti kamu belajar tajuk isi padu cecair dan jisim, kita boleh menggunakan lagi kaedah jadual T ni untuk menjawab
soalan-soalan berkaitan dengan isi padu cecair dan juga jisim. Okey, cikgu tunjuk satu contoh. 5 kilogram 36 gram. Okey. Sama dengan berapa gram sama dengan berapa kilogram. Okey. Daripada sini kita boleh buat jadual T sama juga. Okey, ini pelajaran tambahan lah. Okey, disebabkan tadi melibatkan seribu-seribu kan pertukaran dia kan. Jadi kaedah yang sama juga kita guna, cuma unit berbeza. Kalau tadi kita melibatkan unit meter dan kilometer. Kalau jisim melibatkan unit gram dan juga kilogram. Kaedah sama saja guna. Okey. Baik, kemudian kita masukkan nilai yang dia bagi tadi tu. Okey, mula dengan gram 6 3, tak ada kawan, kita letak kawan. Kemudian 5 tu di rumah kilogram. Okay, dekat sini pun kita dah dapat jawapan. Kalau kita nak baca unit yang kecil, tidak ada titik perpuluhan. Jadi kita baca terus semua sekali 5,036 gram. Dan kalau kita nak tukar kepada kilogram, iaitu unit yang lebih besar, akan wujud titik perpuluhan di mana? Di tengah-tengah sinilah. Kita akan salin balik. Titik perpuluhan akan ada di tengah-tengah jadual T tu. Jadi jawapan di sini adalah 5.036. Okey, mudah kan? Jadi selamat belajar. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR yang akan datang. Assalamualaikum.